Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Tajuk syarahan saya pada hari ini adalah Rasulullah, tauladan sepanjang zaman. Hadirin sekalian, Rasul dari sudut lughahnya bermaksud utusan. Dalam Islam, Rasul adalah utusan lelaki yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada manusia. Menepati firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 19 yang bermaksud, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita peringatan." Menurut Kamus Dewan edisi 4, tauladan membawa maksud perbuatan yang perlu diikuti dan dijadikan panduan. Dalam meniti kehidupan, kita sering berdepan dengan isu ketirisan akhlak yang terjadi di segenap lapisan masyarakat. Hanya dengan kembali kepada nilai akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita dapat melawan virus peradaban yang menyerang masyarakat Islam. Saya terus kepada hujah saya yang pertama, iaitu ketirisan integriti di kalangan pemimpin. Integriti, secara mudahnya, adalah kepimpinan yang jujur dan amanah. Pada bulan Januari tahun ini, Malaysia telah mencatatkan rekod baru dalam indeks persepsi korupsi sebanyak 47 mata berbanding 100 mata, nilai terendah sejak tahun 2019. Penurunan demi penurunan manifestasi dari isu rasuah, isu tadbir urus dan tata kelola yang meruncing. Pemimpin yang tidak berintegriti akan menyebabkan rakyat terbeban dengan isu jurang pendapatan yang melampau, pengangguran dan jenayah. Manakala pemimpin yang bersikap sambil lewa pula akan menyebabkan negara terarah kepada kemiskinan dan krisis ekonomi. Dalam membicarakan masalah ini, Rasulullah adalah contoh terbaik sepanjang zaman. 4 sifat wajib bagi Rasul perlu dicontohi oleh mereka yang bergelar pemimpin. Rasulullah terkenal dengan sifat kejujurannya sehingga digelar Al-Amin. Ketika baginda menjadi ahli perniagaan, baginda tidak menipu dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kesungguhan baginda mentadbir Madinah dengan penubuhan Baitul Mal, permodalan Kod Al-Hasan, sistem makharaj, wakaf, zakat dan infak telah membangunkan ekonomi Madinah. Sesungguhnya kepimpinan dan sikap amanah Rasulullah menepati firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberi kepercayaan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Hadirin sekalian, seterusnya saya melangkah kepada isu keberantakan akhlak pemuda-pemudi Islam. Menurut Imam Hasan Al-Banna, pemuda-pemudi Islam adalah mereka yang mempunyai iman, ikhlas, semangat dan amal yang menyatukan dalam karakter dirinya. Apa yang terjadi kepada pemuda-pemudi Islam pada hari ini? Mereka berdepan dengan musuh yang tidak ternampak oleh mata kasar. Mereka dipasung oleh media sosial, mudah termakan dengan dakwah orientalis musuh-musuh Islam. Sehingga ada di antara mereka mendorong budaya hedonisme dan carefree atau tidak ambil peduli. Apabila umat Islam diserang, ditindas dari kiri dan kanan, mereka membisu kaku, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Generasi hari ini seharusnya mencontohi Rasulullah. Baginda lahir dalam era jahiliyah, tetapi istiqomah menjaga kehormatan dirinya daripada melakukan perkara maksiat dan hidup sia-sia. Sesungguhnya, pemuda-pemudi yang taat di sisi Allah akan mendapat keistimewaan sebagaimana sabda Rasulullah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Iaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadirin sekalian, hujah saya yang terakhir ialah isu kepincangan sistem kekeluargaan. Institusi kekeluargaan adalah komponen penting dalam sistem masyarakat. Keluarga, tempat lahirnya individu-individu penting yang akan mengisi hierarki sosial pada masa akan datang. Malangnya, apa yang terjadi?
Institusi keluarga kita makin rapuh saban tahun. Menurut laporan statistik perceraian, jumlah perceraian di Malaysia meningkat sebanyak 12%. Natijah daripada perceraian, banyak anak-anak kecil menjadi mangsa. Ada golongan remaja yang kehilangan kasih sayang keluarga sehingga terjerumus kepada pergaulan tidak sihat yang menjurus kepada jenayah. Menelusuri kepribadian Rasulullah, baginda bukan sahaja seorang negarawan yang ulung, tetapi juga ketua keluarga yang terbaik. Baginda adalah seorang bapa yang penyayang, seorang suami yang bersikap adil dan lemah lembut kepada isterinya. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah apabila datang waktu malam, baginda berjalan-jalan dengan Siti Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Kelembutan, kebaikan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah contoh tauladan kepada setiap keluarga dan kunci kepada keluarga sakinah yang kita idamkan. Hadirin sekalian, sesungguhnya Rasulullah diutus kepada kita untuk menunjukkan cara hidup yang terbaik. Sebagaimana sabda baginda, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan daripada syarahan saya pada hari ini. Yang pertama, Rasulullah telah diutuskan untuk menunjukkan budi pekerti yang mulia, membina masyarakat Rabbani. Yang kedua, akhlak-akhlak baginda adalah cerminan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, cara hidup baginda adalah wadah kepada isu-isu moral masyarakat hari ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.